Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi lepas seminggu kita tidak bersiaran. Hari ini 28 Jun 2020 bersamaan dengan 6 Zulkaedah 1441. Sekali lagi, anda bersama saya. Muka ni lagi Jadi siapa yang nampak muka ni kat timeline boleh hantar komen kat bawah kata ada Syihan lah kat bawah kan. Siapa ni? Jadi kali ni kita bukan nak buat satu program perkongsian dari guru ke guru. Hari ni kita nak buat satu kuis, bukan kuis, sesi yang baru mengenai kerjaya dalam STEM. Selalunya kalau macam cikgu-cikgu kat sekolah ke ibu bapa ke, bila dia nak kenalkan kerjaya tu dekat anak-anak ataupun anak saudara, keluarga sedekat, dia cuma tahu kerja-kerja tradisional, macam cikgu contohnya, ataupun kalau saintis jadi saintis satu contohnya, jadi doktor, jadi engineer. Tapi sebenarnya dalam sains ni dia ada banyak lagi cabang. Jadi bila diperkenalkan istilah STEM ni, sains, teknologi, engineering, matematik, dia memang satu bidang yang menjalinkan semua. Jadi bila kita masuk bidang STEM ni bukan saja kita belajar sains kimia, bukan kita belajar sains fizik, bukan. Tapi dia campur sekali dalam satu bidang ni, ada fiziknya, ada kimia dia, ada bio dia. Jadi hari ni tajuk kita hari ni mengenai material science. Material science. Sebelum saya terlupa, selamat datang kepada semua yang baru menonton kami, yang baru like EduSpace, yang tiap-tiap minggu tengok soalan-soalan, kotak soalan tu kan. EduSpace ni sebenarnya dia merupakan penyedia perkhidmatan latihan untuk kanak-kanak sampai dah dewasa. Program yang selalu kami buat ialah program STEM untuk murid-murid lah. Program STEM untuk murid-murid ni kita buat program hands-on, dan kita menggunakan kerangka design thinking untuk menjalankan program ni. Kalau nak tahu pasal design thinking boleh tengok kita punya website. Tapi bukan saja untuk murid sekolah, daripada sekolah rendah sampailah ke matrikulasi pun kita ada buat program team building, strategic retreat dan program-program corporate untuk dewasa pun ada. Kalau tuan-tuan dan puan nak tahu pasal design thinking ataupun kita orang punya senarai penuh program, boleh tengok kita punya website baru www.eduspace.com.my. Jadi sebelum saya buka cerita pasal kita punya material science ni, hari ni saya ditemani oleh rakan saya, Dr. Amar, yang berada di mana, Amar? Kulim Kedah. Kulim High-Tech Kedah. Kuliah high-tech kan, nampak dia punya earphone pun sangat high-tech lah kan. Jadi nanti kita akan menunggu, kita tanyalah rakan saya, saya jumpa bersama dia masa bekerja di UM dalam satu lab material science. Jadi material science ni benda apa sebenarnya? Jadi untuk tuan-tuan dan perempuan baru nak tahu material science ni apa, material science ni dia sebenarnya ialah gabungan antara banyak bidang sains. Dia tak boleh kata dia ada fizik saja, bukan. Dia bukan ada kimia je, bukan. Dia mengenai bila kita ada satu bahan, macam mana kita nak menjadikan bahan tu lebih baik. Itu tujuan material science sebenarnya. Contohnya kalau tuan-tuan dan perempuan ada katil, contohnya katil tu buat daripada kayu. Macam mana kita nak rawat kayu tu supaya kayu tu tidak dimakan anak-anak. Dia memerlukan pengetahuan material science lah, macam mana kita nak mengekalkan kayu tu. Contohnya kalau bagi peminat-peminat persenjataan Melayu kan, senjataan Melayu dia minat keris. Macam mana kita nak bentukkan besi tu, contohnya macam mana lepas kita ketuk tu ada dia punya proses dia. Itu pun material science juga. Betul, tuan-tuan dan perempuan mesti dah ada pakai plastik contohnya kan. Dulu plastik kita ada
banyak apa, kita ada kempen jangan pakai banyak beg plastik, tapi sekarang kita tengok beg plastik yang kita beli kat Tesco ke apa ke, dia tulis this plastic is biodegradable. Macam mana dia nak buat plastik tu bagi biodegradable? Itu memerlukan pengetahuan dalam material science. Jadi pengalaman saya mengambil material science ni, saya bermula daripada ijazah pertama di University of Adelaide. Tapi major saya bukan dalam material science, dia namanya Bachelor of Science in Chemistry. Tapi bila tahun 3 tu, baru ada pengkhususan dalam material science. Jadi material science ni dia lebih kepada macam mana kita nak guna chemical approach, macam nak kita guna bahan-bahan kimia untuk menghasilkan material-material moden lah. Contohnya material moden tu macam kita sebut tadi beg plastik tu ialah sejenis polimer. Macam mana kita nak hasilkan polimer yang mudah terurai dalam keadaan udara ke, dalam keadaan lembap, kalau ada pun kalau ada keadaan setengah bakteria contohnya kan. Jadi kalau macam Dr. Amar ni, dia boleh ceritakan sikit tak macam mana background pendidikan Dr. Amar? Silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amar. Okey, untuk background saya punya ijazah ijazah saya muda adalah dalam jurusan sains fizik. Kemudian saya sambung belajar PhD dalam bidang material science. So apa yang saya buat projek saya masa PhD adalah saya mengolah material target saya untuk menjadi satu peranti yang dipanggil solar cell atau solar panel atau photovoltaic cell. Peranti ini adalah digunakan untuk menukarkan tenaga cahaya kepada tenaga electricity. And then jadi kerja saya Ya. Okay, so sekarang saya bekerja dalam satu company yang mengolah satu bahan yang dipanggil semiconductor untuk menjadikan semiconductor itu kepada sesuatu yang berguna, iaitu microchip. So company saya adalah company yang membuat microchip. Jadi tugas saya, peranan saya, apakah position saya di dalam company saya adalah saya seorang engineer yang menyediakan scientific analysis kepada apa-apa isu yang ada di dalam company saya. Contoh ada isu production yang memerlukan analisis saintifik untuk diselesaikan. So saya kena berada di situ untuk menjalankan analisis tersebut. Jadi saya membantu company dalam scientific analysis. Jadi scientific analysis saya ni, saya menggunakan teknologi yang dikatakan lengkap lah untuk membuat analisis sains bahan ni. Contohnya SEM, FSEM, EDX, TEM, EFM dan macam-macam lagi lah. Kalau saya nak explain satu-satu tu sangat panjang lah. Jadi apa yang saya cakap mesin tu sangat canggih lah. Dia mungkin pengalaman yang berbeza lah kan daripada buat kajian dekat universiti tu kan. Sebab bila kita masuk dalam industri ni dia mempunyai modal yang besar. Mungkin dia mempunyai kelengkapan yang lagi gempak lah kot kan. Betul. 10 ganda lagi gempak lah kan. Kalau macam dekat lab dulu pernah tak guna antara teknik mikroskopi ni? Okey, untuk saya kasih satu contoh FSEM lah kan. Okey, dalam lab saya masa kita belajar dulu memang tak ada.
Tapi jabatan fizik tu ada satu. So saya pernah pakai 2 kali sepanjang saya, 3 kali je. 2 kali dekat jabatan fizik, satu lagi kat jabatan kimia saya pakai. So 3 kali je sepanjang pengajian saya tu dalam masa 4 tahun tu. Hanya 4 kali. Tapi dekat company saya ni, saya pakai setiap kali saya datang, bila-bila saya nak pakai, saya pakai. Saya duduk dekat depan mesin tu, saya buat. Saya buat kerja guna SAM lah. Sendiri lah maknanya. Sendiri. Kalau dekat universiti dulu, bukan kita yang operate mesin tu, tapi ada pegawai sains yang akan operate mesin tersebut lah. Tapi kat dalam company ni saya kena training, saya kena certified, and then saya kena guna sendirilah hands on. Certified tu company lah bagi certification sendiri kan? Betul. Okay. Sebelum tu kita tengah bercerita pasal sains bahan ni kan, mungkin ada penonton kita yang baru nak tahu sains bahan ni, selain saya sebut ada polimer, ada juga mengenai metallurgi kan, lepas tu ada lagi bahan-bahan macam seramik, semikonduktor kan, ataupun bahan-bahan campuran. Jadi banyak bahan-bahan termaju ni, bahan-bahan moden ni dia berskala kecil. Berskala dia mungkin kita tak nampak pertumbuhan dia punya chemical reaction dia dalam mata kasar kan. Jadi kalau macam kita di sekolah dulu, kalau kita nak tengok, contohnya kita nak tengok sel wall bawang kan, kita pakai light microscope. Mikroskop yang ada kat amal tu kita panggil light microscope. Namun begitu, light microscope ni dia ada had dia, berapa halus benda yang dia boleh tengok. Jadi sebab itulah bahan yang Dr. Amar gunakan dan juga dalam kajian material science termaju ni, dia berskala nano. Dia sangat kecil. Bukan nano-nano dalam jajan budak-budak tu. Dia sangat kecil. Mungkin panjang dia berapa ratus atom je kan. Jadi kita kena gunakan ada beberapa mesin yang Dr. Amar sebut tadi. Nombor 1 SEM, Scanning Electron Microscope, ataupun ada TEM, Tunneling Electron Microscope. Transmission. Transmission. Jadi apa yang dia buat, dia bukan pakai cahaya. Dia ada satu tower besar, dia akan generatekan high electron. Lepas tu dia akan pancarkan elektron berkuasa tinggi. Jadi elektron tu dia akan menyinari setiap satu benda yang halus je. Jadi itu macam tu lah SEM dengan TM fungsi. Tapi VSEM tu apa? Kependekkan untuk apa? Field effect. Working function untuk SEM dengan TM sebenarnya berbeza. Dia nak tengok dua benda yang berbeza kan sebenarnya kan. Kalau SEM ni macam kamera biasa lah. Kita macam elektron, kita tembak elektron patah balik. Sama macam cahaya kak. Cahaya, kita pancarkan cahaya pergi kat mata kita. Kalau yang SEM ni, elektron kita tembak dekat sampel kita, dia pergi dekat mata SEM lah. Tapi kalau TEM, secara ringkas ni saya boleh kata dia macam wayang kulit. Sebab tu dia transmission. Jadi apa yang working function untuk TEM ni sebenarnya adalah dia wayang kulit lah. So saya akan buat sampel saya tu macam wayang kulit, jadi nipis, sangat nipis supaya elektron boleh tembus. And then kamera saya tu belakang sampel saya. So dia akan tangkap gambar bayang-bayang sampel saya tu. Macam tu. Tapi resolution tapi kalau kita nak analisis tu sekali mungkin masuk SEM, lepas tu nanti tengok TM pula kalau ada keperluan lah kan. Ya, kalau ada keperluan. Kalau terlalu kecil, kalau terlalu kecil, contohnya saya punya benda yang saya tengok tu dalam range 1 ke 10 nano, saya kena menggunakan TEM. Kalau nak lagi kecil pakai TM. Macam tu lah dia punya, itulah apa gunanya elektron mikroskop ni sebenarnya
Jadi kalau masa saya belajar di Adelaide dulu, macam mana dia orang susun subjek kan. Subjek kimia ni dia ada kimia tahun 1, lepas tu ada kimia tahun 2. Bila kimia tahun 3 dia dipecahkan. Dia ada 2 subjek, nama dia synthesis of material. Nombor 2 dia ada fundamental of material. Jadi subjek synthesis of material ni ialah macam mana kita guna kaedah kimia, macam mana nak guna radas ataupun kaedah analisis kimia untuk mengetahui bahan tu, dan macam mana kita nak sintesiskan bahan-bahan ni. Jadi material yang dikhususkan sebab dia tak akan belajar semua. Dia mengikut apa kepakaran yang ada kat Universiti Adelaide ni sebenarnya. Jadi lecturer yang ada kat Universiti Adelaide tu, kita orang belajar pasal metal organic framework. Metal organic framework ni dia satu nanomaterial yang sebenarnya dia sangat hebat. Kita boleh bayangkan dia macam jeriji kan, dia bentuk petak-petak, dia buat daripada bahan organik sebenarnya. Dan organic framework ni dia macam ada satu ruangan, dia boleh memerangkap benda. Ada setengah metal organic framework ni yang sedang diusahakan oleh lecturer saya dekat Adelaide dulu. Macam mana kita nak guna metal organic framework untuk memerangkap karbon dioksida dalam udara. Itu satu benda yang sangat hebat lah sebenarnya. Itu satu, metal organic framework. Nombor 2, kami ada belajar pasal polimer. Polimer ni benda penting lah. Kadang-kadang kita punya pakaian, contohnya jaket saya ni pun bukan 100% buat daripada cotton pun. Kadang-kadang dia 100% buat daripada polyester. Macam mana kita nak boleh buat polyester ni boleh tahan, kan? Dia boleh tahan lama, tidak terurai contohnya. Lepas tu polimer ada juga digunakan dalam ketenteraan. Contohnya baju kalis peluru tu kan. Pernah dengar pernah dengar bahan dia? Pernah main Counter Strike Amar? Dalam Counter Strike tu kita pakai Kevlar. Jadi Kevlar tu nama sejenis bahan polimer sebenarnya. Dia macam serabut macam tu. Bila dia berserabut, dia boleh memerangkap peluru. Itu nombor 2. Tadi metal organic framework, lepas tu ada polimer. Nombor 3 ada nanopartikel. Nanopartikel ni ialah bahan-bahan dia bersaiz nano, tapi selalunya dia ialah campuran logam sebenarnya. Logam dia ada besi ke aurum ataupun ada silver, tapi yang selalunya ada guna cadmium dengan selenium. Jadi dia dapat, kenapa dia kata nanopartikel ni, sebab apa? Dia ambil sebiji atom nanopartikel, cadmium, dicampur dengan selenium untuk hasilkan bahan quantum dot nama dia. Quantum dot ni guna dalam kita punya kehidupan seharian sebenarnya. Dia ada dalam TV contohnya, nak menghasilkan TV yang kata 4K, ada 8K, Ultra HD tu, semuanya dia pakai nanopartikel. Dan nombor 4-nya, bahan yang kita belajar, apa yang sama persamaan saya dengan Dr. Amar ni, dia punya kajian ni ialah kami buat mengenai solar cell. Solar cell kan. Tapi solar cell saya berbeza sikit daripada Amar. Kalau saya dulu ada juga buat masa belajar tu, ada buat solar cell mengenai menggunakan dye. Kita menggunakan pewarna. Ada jenis pewarna ni, dia boleh menyerap tenaga matahari, lepas tu dia boleh tukar kepada tenaga elektrik. Macam fotosintesis kan. Fotosintesis macam mana tumbuhan boleh tukarkan tenaga matahari kepada tenaga yang boleh digunakan oleh tumbuhan kan. Dia menggunakan dye namanya klorofil. Tapi apa yang saya guna dalam eksperimen dekat tu mungkin pakai blueberry. Ambil blueberry frozen beli dekat Tesco, hancur kan, buat dye kan. Buat dye. Tapi kalau macam Dr. Amar dulu buat research pasal apa tu? Begitu, masa PhD. Okay, saya punya research, saya kata saya olah major target saya kepada peranti solar cell kan. So, saya guna cadmium sulfide dan cadmium selenide yang Shihan cakap tadi. Oh, quantum dot.
quantum dot. Saya menggunakan quantum dot untuk menghasilkan elektron, dan akhirnya elektron itu menghasilkan electricity. Oh, okey. Saya ingatkan dye synthesize. Itu projek lain lah. Projek lain Ada, tapi bukan termasuk kita dalam PhD lah. bukan dalam projek PhD saya lah. Biasalah kan, kita buat side projek. Itu mak adat lah kalau buat PhD dia banyak projek sekali kan. Tapi dia sebenarnya satu pengalaman yang bagus lah kan. Kita dapat tahu pasal orang lain sekali kan. Jadi sebenarnya buat pasal quantum dot lah sebenarnya. Quantum dot. Saya menggunakan quantum dot. Cadmium. Apa nama ni? Cadmium sulfide. Cadmium sulfide Cadmium sulfide. Saya menggunakan beberapa jugalah quantum dot untuk saya punya projek. Saya dah tinggalkan saya 2 tahun. Aduh. Okey, tak apa. Tapi quantum dot lah saya menggunakan. Kalau macam tu, kalau tadi saya ceritakan pengalaman saya kan, orang boleh nampak sebenarnya daripada tahun pertama saya degree kan sampai akhir, memang kita menggunakan teknik kimia untuk menghasilkan material kan. Tapi kalau macam Dr. Amar kan belajar daripada sudut fizik kan. Jadi apa subjek yang diambil tu yang akhirnya boleh dapat jadikan material science tu dalam fizik? Okey, dalam fizik seingat saya masa saya belajar dulu, saya belajar pada tahun 2011 ke 2015. Apa yang saya ingat, yang pertama sekali yang mengenai dengan material science adalah electronics lah. Electronics, first kita akan belajar pasal diode, pasal semiconductor diode. Kita gabungkan P dengan N semiconductor dan akhirnya menjadi satu peranti yang dipanggil diode. So, okey, itu kita dah belajar elektronik, tapi sebenarnya sebelum elektronik tu ada muncul, kita belajar pasal elektronik, sebenarnya ada material di situ, iaitu material semiconductor. Okey, itu salah satu contoh iaitu elektronik. And then saya belajar polymer. Polymer, okey. And then bahan yang menghasilkan radiation. So radiation sebenarnya datang daripada sesuatu bahan, iaitu bahan radiasi lah. Lepas tu seperti yang cakap Syian ada buat eksperimen kan. So kami ada juga eksperimen elektronik, kita ada eksperimen material science, kita ada measure viscosity bagi sesuatu bahan dan macam-macam lagi lah. Tapi masa FYP nanti, Syihan masa buat yang solar cell semua tu, itu FYP ataupun memang subjek course? Sebenarnya untuk pelajaran kat degree kat Australia ni, kita macam FYP tu, kita kena mohon untuk masuk tahun yang berbeza dengan tahun pengajian dia. Jadi bila kita dah habis 3 tahun, kena ambil 1 tahun pengajian lagi, namanya honors. Jadi honors tu dia akan belajar macam mana nak buat research, kita akan kenal dengan lab group kan. Lepas tu kena ada buat satu seminar juga sebenarnya. Jadi maknanya dulu masa saya graduate dengan kat Australia tu, saya tak graduate dengan jujur, tak honors. Tapi dia dalam course tu lah. Okey. Okey, macam dekat Fizik UM, kita ada FYP, final year project. So kami akan pilih lah apa lab yang kita orang nak masuk. So jadi lab yang saya pilih adalah lab material science. So saya duduk dekat lab tu sampai saya PhD.
Jadi macam Tapi sila. tapi bukan ada material science je. Ada banyak juga lab yang fizik ni, tapi yang tak kena-mengena dengan material science. Contoh macam teori. Tapi kalau dia ada orang buat teori kena-mengena dengan material science, ada juga. So tapi adalah kalau teori yang macam particle science tu, dia tak menjurus ke arah material science lah. Yang macam CERN semua tu kan. Lab Abu. Lab Abu. Itu tak betul-betul menjurus lah. Tapi ada je teori yang dia buat teori pasal material science. Ada juga lab fotonik. Fotonik dia material science juga. Dia material science, dia bukan, kebanyakannya material science lah kalau dekat Malaysia ni. Dia itu yang sebab itu kita buat program kerjaya dalam STEM ni. Sebab apa kita nak mendedahkan pada orang ramai, sebenarnya bila kita sebut STEM ni, dia multidisiplin. Dia gabung sekali. Jadi bila akhirnya bila kita buat kajian, contoh macam Dr. Amar kan, bila dia buat kajian, dia tak menggunakan semata-mata ilmu fizik. Tapi bila nak menghasilkan quantum dot tu, kena juga belajar teknik sintesis kimia. Jadi mungkin kalau ada yang muda lah, generasi muda sangat yang nak ambil SPM contohnya kan, ataupun ada saya dapati ada dalam kita punya view list ni ada cikgu bagi tahu kat murid-murid supaya kalau saya tak suka kimia lah, saya tak suka fizik lah, nanti bila nak masuk dalam bidang yang lebih tinggi contohnya, semua benda bergabung. Dia tak ada asing-asing macam tu. Contohnya yang salah satu macam kawan saya lah dulu belajar di Adelaide juga, tapi sekarang dia nyambung PhD di University of Queensland. Dia ambil mengenai biomaterial pula. Itu lagilah pening kan, macam mana kita nak gabung biologi. Saya pun sendiri pun dengar bio pun macam pening, macam mual-mual macam tu. Macam mana gabungkan biomaterial, dia menghasilkan material berasaskan bio, tapi masalahnya dia buat secara teori macam Dr. Amar kata tadi kan. Jadi kerja dia bukanlah buat depan lab sangat, dia buat depan komputer. Kenalah pula belajar coding apa semua kan, kena belajar untuk pakai software tu. Dan jadi satu kerja pula kan. Jadi alang-alang kita cerita pasal pelajar-pelajar kan, ada tak Dr. Amar, ada tak pesanan kepada, kata minat juga material science ni, ada belajar satu benda baru kan, ada tak pesanan kepada generasi-generasi baru untuk material science ni? Jangan takut untuk mencuburi bidang material science. Sekarang ni ramai orang cakap bidang STEM atau bidang-bidang sains ni kita tak ada kerja kan. Ramai orang cakap macam tu. Tapi sebenarnya ada kerja. Macam-macam kerja. Cuma mungkinlah sesuatu kerja tu dia dah spesifik. Macam contoh kerja tu hanya untuk engineer, kerja tu hanya untuk orang-orang kimia, kerja tu hanya untuk orang-orang maths ke kan. Tapi jangan takut. Kalau kita belajar sains, sebenarnya kita dah ada satu gaya pemikiran yang sama lah bagi semua orang sains. Sebagai contoh lah, dekat company saya, kita kebanyakannya kami kolek-kolek saya adalah orang engineering, orang fizik. Tapi ada juga sekerat-dukat tu orang bio. Saya kenal orang bio. Dia bekerja dalam engineering. Jangan terkejut lah, saya ada juga kenal orang MESCOM kerja engineering. Tapi master dia lepas dapat kerja,
lepas kerja dengan company saya, dia sambung master lah dalam bidang engineering. Jadi Oh. jangan takut untuk mencaburi bidang-bidang sains ni. Sebenarnya kalau kita berusaha untuk cari kerja, memang confirm lah ada kerja. Itu pun salah satu poin yang penting juga sebenarnya. Mungkin ada betulnya graduan sains ni dia macam memilih kerja kan. Dia nak ikut sangat apa yang hati nak tu kan. Tapi sebenarnya bila cuba masuk dulu kan. Cuba masuk, lepas tu sebenarnya bila kita dah masuk cuba tu, bila kita dah ada pengalaman kerja tu, kita boleh gunakan pengalaman tu untuk masuk pula dalam bidang lain, betul tak? Betul. Jadi mungkin kita pun dah dekat pukul 10, mungkin satu soalan terakhir lah kan. Ramai ke yang kolik Dr. Amar di kilang tu ada PhD? Ramai. Ramai kan? Dekat jabatan saya, dekat saya punya department ada 4 orang. Ada department lain juga. Department lain juga ada. Memang ramai lah. Department lain pun ada juga. Department lain saya tak tahu berapa orang. Yang kalau saya rasa lebih 10 orang. Tapi tak lebih 20 orang lah kot. Ramai juga kan. Jadi ada tak nilai tambah graduan PhD berbanding daripada graduan di peringkat degree atau master dalam kilang tu? Itu soalan yang agak susah lah sebab sebenarnya itu individu. Cara bekerja tu adalah individu. PhD ni kelihatan akademik. Tapi kebanyakannya bila seseorang tu dah ada PhD, maksudnya dia sudah ada background cara buat kerja yang elok. Biasanya. Tapi ada juga sebaliknya, ada beberapa orang yang tidak seperti itulah. Bukan tak elok, dia mungkin sederhana saja. Tapi kebanyakan yang orang ada PhD ni, cara bekerja dia memang puati, memang bagus. Jadi kebanyakannya macam itulah orang PhD sebab masa kita buat PhD tu bukannya kita belajar tengok slide, kita tengok buku je kan. Kita memang kena berurusan dengan orang, kita ada memuaskan hati kita punya supervisor, kita kena interact dengan orang, kita kena buat eksperimen. So sebenarnya macam kerja juga. So somehow proses untuk buat PhD tu dia akan build up cara kita buat kerja dan mempengaruhi macam mana kita bekerja di alam pekerjaan yang sebenar lah. Okey. Jadi kita pun dah melebihi pukul 10. Jadi nampaklah kita punya program pertama ni kita boleh nampak dan mesej dia jelas bahawa bila kita masuk dalam peringkat yang lebih tinggi kerjaya dalam bidang sains ni, kita tak boleh kata sains saja. Dia sebenarnya ialah bubuk gabungan sebenarnya semua. Jadi kita kena kuasai ilmu tu dari peringkat awal kan. Dan nombor yang paling penting ni saya rasa poin Dr. Amar tu memang padu lah kan. Jangan memilih kerja kan. Dia sebenarnya untuk mencapai kita punya hasrat tu sebenarnya dia ada lebih daripada satu cara, betul tak? Daripada satu cara. Tapi bila kita eliminate salah satu cara tu, macam susah lah, kita tak mengenali tu cara, kita tak tahu apa benda tu tak best ke, kita dah mula tak nak kan. Itu satu perkara yang ni. Jadi sekali lagi saya nak mengucapkan ribuan terima kasih untuk Dr. Amar sempat sudi bersama kita malam ni. Walaupun ada sedikit masalah teknikal awalnya, berjaya jugalah kan kita habiskan sesi perkongsian malam ni. InsyaAllah lah ada orang lebih tahu pasal material science lepas ni kan. Dia bukan
tahu bila sains dia jadi ambil bio, sains je ambil fizik. Tapi sebenarnya ada bidang ni mengenai material science, dan material science ni adalah satu industri berimpak tinggi. Dia punya pendapatan pun mungkin gempak jugalah, ada banyak kilang pun gempak juga. InsyaAllah saya harap kita punya perkongsian malam ni bermanfaat untuk penonton semua, untuk cikgu-cikgu, mak bapak semua, bolehlah kongsi-kongsikan pada anak-anak semua kan. Jadi insya-Allah minggu depan kita akan ada lagi kita punya sesi FB Live. Siapa kita punya jemputan masih misteri. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Amar. Sama. Terima kasih Cihan.